Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya ya dapat sama-sama kita bertemu ya di dalam satu majlis ilmu, iaitu di dalam kuliah Maghrib ya. Insya-Allah yang saya hormati pihak pengurusan masjid, para barisan, para imam, para bilal, kemudian kepada semua AJK masjid dan seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat yang sedang menyaksikan siaran langsung live kuliah Maghrib pada malam ini, insya-Allah. Baik, alhamdulillah tuan-tuan. Jadi insya-Allah pada malam ini saya telah pun diberi amanat ataupun diminta oleh Al-Fadhil Ustaz Omar Abdul Aziz ya untuk menggantikan kuliah Al-Fadhil Ustaz Omar ya, kerana beliau masih lagi tidak sihat sepenuhnya ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan perkongsian saya pada malam ini sedikit sebanyak akan memberi juga manfaat, akan memberi input dan juga ilmiah kepada tuan-tuan, puan-puan yang menyaksikan live pada malam ini. Jadi, jika tuan-tuan, puan-puan dengar suara saya dengan jelas, boleh tuliskan di ruang komen, ataupun jika tidak jelas, ataupun mungkin line putus-putus dan sebagainya, tulis sahaja di ruang komen. InsyaAllah saya akan membaca dan akan cuba memperbaiki segala permasalahan yang berlaku sepanjang live kita pada malam ini, insya-Allah. Baik, jadi insya-Allah tuan-tuan ya, pada malam ini saya akan berkongsikan tentang satu ilmu yang mana ilmu ini bertajuk ilmu maqamat ataupun diberi nama ilmu maqamat. Mungkin tuan-tuan puan-puan pernah dengar tentang ilmu maqamat ini, yang tidak lain tidak bukan sangat berkait rapat dengan Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu sangat luas bidang cabang ilmu dia ya. Yang pertama sekali kita ada ilmu tajwid, kemudian kita ada ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu badi', ilmu bayan, kita ada ilmu apa lagi, ilmu tafsir, kita ada ilmu asbabun nuzul dan banyak lagi ya, bermacam-macam, berbelas-belas cabang ya ilmu Al-Quran ini. Dan jadi salah satu daripada cabang ilmu Al-Quran juga adalah ilmu maqamat, ataupun mungkin lebih dikenali ataupun lebih familiar dengan disebut ilmu tarannum. Ilmu tarannum ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, ilmu tarannum juga merupakan sebahagian ataupun salah satu daripada cabang-cabang ilmu Al-Quran. Jadi mungkin kuliah-kuliah sebelum ini tuan-tuan puan-puan biasa didedahkan dengan ilmu sirah, ilmu fiqh, ilmu tauhid ya, ilmu apa lagi, ilmu tafsir dan sebagainya. Tetapi mengenai ilmu maqamat ataupun ilmu tarannum ini agak jarang ya disebarkan di masjid-masjid ataupun di kebanyakan masjid lah. Hanya segelintir tempat sahaja yang mana mereka mungkin mengambil kisah ataupun mengetahui kepentingan ataupun mengambil berat tentang ilmu tarannum ini. Jadi apa kepentingannya dalam bidang Al-Quran ini? Ada kepentingannya tuan-tuan, dan secara umumnya ilmu ini juga mempunyai ulama-ulama khusus yang menyusun ilmu maqamat ini, sehinggalah
ianya bukan sahaja diguna pakai di negara kita ataupun di sekitar Shah Alam sahaja, tetapi ianya diguna pakai oleh seluruh dunia, ya, seluruh dunia. Dan insya-Allah pada sesi kali ini ataupun pada kuliah kali ini saya akan menceritakan tentang pengenalan ataupun mungkin sedikit sejarah ataupun secara umum tentang ilmu maqamat ini, kerana pada malam ini saya hanyalah menggantikan kuliah, ya, dan insya-Allah jika ada kelapangan ataupun ada kesempatan, boleh lagi saya kongsikan kepada tuan-tuan lebih mendalam tentang ilmu maqamat ini. Tetapi insya-Allah mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada malam ini sedikit sebanyak dapat memberi satu ilmu baru kepada tuan-tuan yang mungkin baru first time dengar ilmu maqamat ini. Baik, insya-Allah. Jadi ilmu maqamat ini, ya tuan-tuan, adalah satu ilmu yang bukanlah baru lagi tercipta, baru lagi wujud di alam dalam bidang agama ini. Tetapi ia telah pun wujud time bila? Adakah ianya baru dicipta pada zaman 100 tahun baru-baru ni, ataupun adakah ianya baru ada sejak 50 tahun ataupun 10 tahun lately ni? Tidak. Tetapi ianya telah pun ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ya. Ilmu tarannum ini telah pun ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Ia bukanlah satu ilmu ataupun satu perkara yang bid'ah, ya. Mungkin setengah orang yang tidak mendalami ilmu ini akan mengatakan bahawa ilmu tarannum ini satu bid'ah, ya. Tak ada zaman Nabi, tidak ada, tidak haram siapa yang membuatnya, dan sebagainya, kan. Okey, jadi jika tuan-tuan mempelajari ataupun mendalami ilmu ini, tuan-tuan akan mendapati sejarah dan asal usul ilmu tarannum ini, ya, sudah berasal sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Baik. Jadi okey. Jadi saya teruskan sedikit tentang sejarah, ya. Bagaimana ilmu tarannum ini boleh wujud, ya. Bagaimana ilmu tarannum ini boleh berkembang ke dalam ajaran Islam. Okey, baik. Jadi mungkin tuan-tuan perlu tahu, ya, kerana apa? Kerana jika ada orang yang membidas ataupun yang mempersoalkan ataupun mempertikaikan tentang ilmu tarannum dan sebagainya, jadi ini adalah jawapannya. Baik, jadi ilmu tarannum telah pun wujud, telah pun ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, malah sebelum zaman kedatangan Islam lagi. Seperti yang sedia kita maklum, masyarakat Arab jahiliah dahulu, mereka sangat, apa kemahiran mereka? Apakah kemahiran masyarakat Arab jahiliah dahulu? Seperti yang kita maklum, mereka mahir dalam syair, dalam berpuisi, dalam bersajak dan sebagainya. Jadi pada zaman itu, barang sesiapa yang mahir, sesiapa yang hebat dalam syair, dalam puji memuji, ya, dalam dalam berpuisi, mereka adalah orang yang paling disanjungi, mereka adalah orang yang paling dihormati pada zaman tu. Bukanlah seorang pilot ataupun seorang doktor ataupun seorang engineer yang dipandang tinggi, tetapi pensyair adalah orang yang paling dipandang tinggi pada zaman masyarakat Arab jahiliah. Jadi apa kena mengena dengan ilmu tarannum ni? Baik, di sini saya ingin menjelaskan. Masyarakat pada zaman itu, mereka menyampaikan sesuatu mesej daripada syair-syair mereka, daripada puisi-puisi mereka. Mereka menyampaikan dengan macam mana? Adakah sekadar bercakap biasa sahaja, ataupun adakah hanya sekadar cakap kosong tanpa intonasi ataupun tanpa menyentuh emosi? Mereka akan menyampaikan syair-syair mereka ataupun puisi-puisi mereka dengan menggunakan nada-nada, alunan-alunan yang berunsurkan tarannum. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada, tak pastilah tarannum apa yang mereka gunakan. Tetapi mereka akan menyampaikan menggunakan kaedah itu.
Dan bukan pada zaman itu sahaja, bahkan sehingga ke hari ini, ya, orang-orang Arab masih lagi menggunakan ataupun menyampaikan syair-syair, puisi cinta, ya, puisi tentang apa? Tentang cinta akan Nabi, cintakan Rasul, cintakan Allah, hatta cintakan kekasih pun mereka masih lagi menyampaikan dalam bentuk syair dan sebagainya, dan berunsurkan tarannum. Baik, jadi nak diceritakan apabila datangnya Islam, ya, apabila datangnya Islam, maka para sahabat yang dahulunya pada zaman jahiliah, mereka ini mahir di dalam ilmu tarannum. Mereka mempunyai suara yang sedap. Lalu mereka mengalihkan ataupun mereka cuba membaca Al-Quran pula, kitab suci, mukjizat teragung, ya, yang pernah ada sepanjang zaman, iaitu Al-Quran. Mereka cuba membaca dengan berlagu ataupun dengan bertarannum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang, malah memberitahu bahawa itu adalah satu sunnah, ya, sunat apabila kita melagukan Al-Quran, ya. Yang penting tidak lari ilmu tajwidnya, tidak salah pada sebutan makhraj dan sifatnya. Baik. Jadi itu adalah sejarah asal tentang ilmu tarannum. Sedikit pengenalan awal. Mungkin tuan-tuan perempuan belum pernah tahu. Yang selalu kita tengok di TV, ustaz-ustaz ataupun ada pertandingan qari-qariah, membaca sahaja, membaca berlagu, itu adalah tarannum. Tetapi pada hari ini saya menceritakan sedikit, ya, tentang asal usul ilmu tarannum. Baik, jadi seterusnya saya akan sentuh secara umum. Mungkin saya akan menyentuh secara umum tentang lagu-lagu dan juga bahagian pecahan-pecahan ilmu tarannum ini, ya. Seperti mana setiap kitab, setiap buku pasti akan ada pecahan-pecahan, jilid-jilid dan sebagainya. Jadi begitu juga dengan ilmu tarannum ini yang telah ulama susun, ya. Baik. Jadi ilmu tarannum ini ianya mempunyai dua bahagian, ya. Dua bahagian ataupun dua pecahan yang kita kena tahu, ya. Iaitu yang pertama disebut sebagai tarannum murattal. Tarannum murattal. Dan yang kedua disebut tarannum mujawwad. Tarannum mujawwad. Baik, apa dia perbezaan tarannum murattal dan juga tarannum mujawwad? Baik. Tarannum murattal ini saya beri bahasa mudah lah, ya. Tarannum yang kita sangat familiar, yang sangat kita dekat, iaitu dengan membaca, ini kaedah membaca Al-Quran secara berlagu, tetapi laju ataupun sederhana, tidak memerlukan nafas yang panjang, tidak lambat, ataupun contohnya sewaktu bacaan di dalam solat, ataupun misalnya bacaan mengaji harian kita, ataupun bacaan sewaktu tadarus Al-Quran dan sebagainya. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dia cepat. Ataupun macam imam-imam yang selalu baca di masjid tu, dia tidak lambat. Tidaklah Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah bacaan yang kedua, iaitu bacaan mujawwad, ya, tarannum mujawwad. Ya, ada dua jenis bacaan, iaitu murattal dan mujawwad. Mujawwad ni adalah bacaan yang secara lambat, perlahan, yang mana diamalkan ataupun yang biasa kita dengar di TV1 ataupun TV9, pertandingan majlis tilawah Al-Quran, ya, peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa dan sebagainya. Baik, jadi itu adalah dua jenis tarannum yang kita kena tahu, ya, supaya bila orang tanya,
apa imam ni baca Taranum apa ya? Kita ada jawapannya. Dia ni baca Taranum Murattal secara laju, kan. Okey, baik. Jadi saya akan beritahu beberapakah jenis lagu-lagu yang ada. Yang diguna pakai oleh seluruh dunia, ya. Berapa lagu yang ada diguna pakai oleh seluruh dunia ni. Okey, baik. Jadi lagu yang diiktiraf oleh ulama dunia, ya, ada 7 jenis lagu. Sebenarnya lagu ada banyak, lebih lagi daripada itu, tetapi yang diiktiraf ada 7 dan diguna pakai oleh seluruh dunia. Baik. Dan antara lagu-lagunya saya boleh sebut Bayati, Hawan, Ras, Hijaz, Sabak, Sikah dan Jiharkah. Jadi ada 7 jenis lagu. Okey, baik. Jadi sebelum saya membuat demo apa untuk ketujuh-tujuh lagu ini, saya ingin menceritakan, saya ingin memberitahu apakah kepentingannya mempelajari ilmu taranum ini, ya. Sebelum kita pergi lebih dalam lagi. Mungkin tuan-tuan, puan-puan tertanya-tanya, penting ke belajar ilmu taranum ini? Adakah ianya menjadi satu tuntutan dan keperluan dalam hidup kita? Baik. Jadi insya-Allah, ya tuan-tuan. Antara hikmah kita mempelajari ilmu taranum ni adalah, ya, pertama sekali untuk kita mendekatkan diri dengan Allah, ya. Kita menjadikan membaca Al-Quran itu sebagai satu amalan, sebagai satu ibadah yang seronok kita lakukan, yang kita sendiri lakukan bukan kerana terpaksa, tetapi kerana kita seronok membaca Al-Quran disebabkan adanya bacaan yang berlagu. Bukan sahaja membaca tetapi seronok mendengar. Bukan sahaja memberi semangat kepada yang membaca tetapi juga kepada yang mendengar, kan? Al-Quran ni siapa yang tengok je, siapa yang membaca ke, siapa yang mendengar ke, dia semua tu akan mendapat pahala. Jadi ini adalah satu kelebihan, ya, masya-Allah, yang diberikan kepada umat yang terakhir, iaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mukjizat Al-Quran ini. Dan satu huruf, ya, dalam hadis Nabi, man qara al-Quran harfan, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, dia akan mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan itu bersamaan 10 pahala, ya, bersamaan 10 pahala. Jadi jika tuan-tuan membaca Al-Quran, ya, tidaklah, tak semestinya bertaranum ataupun tidak bertaranum, tetapi tuan-tuan mendapat 10 pahala. Dan jika tuan-tuan membaca dengan berlagu lagi, mendapat lagi pahala sunat dan sebagainya. Jadi Al-Quran ini adalah suatu boleh kata investment di akhirat, ya, yang mana kita baca tapi kita akan dapat berganda-ganda. Jadi jika kita tidak seronok membaca Al-Quran, seperti contoh kita membaca buku, kita baca tak best, adakah kita akan membaca lagi buku tersebut? Begitu juga jika kita membaca Al-Quran dan kita rasa seronok, kita pasti akan membacanya lagi dan lagi setiap hari, ya, sehingga ke akhir hayat kita. Jadi antara tujuan kita mempelajari ilmu taranum ini, ya, adalah untuk menaikkan semangat kita, ya, menaikkan rasa cinta kita untuk istiqamah, untuk terus bersemangat dalam membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mendalami, tadabbur dan sebagainya, ya. Jadi kalau mengikutkan adab ataupun tertib untuk mempelajari ilmu taranum ini, sebenarnya haruslah seseorang itu menguasai ilmu tajwid, ya, dengan baik, ya. Sama ada dia pernah bertalaki bersama guru ataupun pernah belajarlah, pernah membetulkan bacaannya dengan baik, barulah mempelajari ilmu taranum. Ilmu taranum ni kira antara ilmu yang hujung-hujung lah, yang last. Dan lepas tu mungkin baru boleh belajar ilmu qiraat. Contohnya ilmu qiraat ni macam wadduha, walaili iza saja, tu contohnya. Itu lebih tinggi. Tetapi ada pun yang wajib itu adalah ilmu tajwid. Baik, jadi okey, seperti yang saya beritahu tadi,
seseorang yang membaca Al-Quran, berlagu dengan tidak berlagu ada berbezanya. Contoh saya tunjuk contoh baca Al-Quran tanpa berlagu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya flat sahaja, ya. Tidak ada naik turun dan sebagainya. Jadi jika situasi itu berlaku dalam solat jemaah ataupun solat tarawih dan sebagainya, ia akan menimbulkan dan dia akan jadi satu suasana yang tidak seronok ataupun tidak bersemangat untuk meneruskan rakaat solat. Ya, lebih-lebih lagi kalau solat tarawih yang 20 rakaat tu kan, jemaah pakat 8 rakaat dah balik dah semua. Jadi sebab itu antara keutamaan ataupun aula, ya, siapa yang lebih aula dalam menjadi imam, antaranya orang yang mempunyai suara yang baik, ya, orang yang mempunyai suara yang baik, ya, supaya apa? Supaya memberi kesan kepada orang yang mendengar, memberi kesan kepada jemaah-jemaah yang mengikutnya, dan juga serta memberi zauq, ya. Zauq ni satu macam rasa nikmat, kemanisan dalam beribadah. Sedar tak sedar, dah 20 rakaat, betul ke ni? Macam tak rasa pun. Jadi itu semua adalah asbab-asbab daripada mempelajari ilmu tarannum itu, baik. Ya, baik. Jadi agak pentinglah jika seseorang imam ataupun laki-laki yang akan menjadi imam untuk mengetahui at least satu lagu pun jadilah, supaya kita dapat merasai keseronokan dalam ibadah dan juga memberi orang yang mengikut, memberi orang yang menjadi jemaah kita keseronokan bersama. Sekarang musim PKP kan, lebih lagi para suami, laki-laki di rumah jadi imam dah. Ni tarawih solat Ramadan dah tiba, tak lama lagi. Wallahu alam, ya, sama ada masjid dah dibenarkan solat ataupun tidak, ya. Kalau tidak, perlulah, ya, para lelaki, para suami, belajarlah, at least belajarlah satu lagu kan. Kita ada 7 lagu kesemuanya. Jika dapat menguasai 7 lagu, sangat baik, alhamdulillah, ya. Jika tidak, kuasailah satu lagu pun. Janji kita dapat memberi keseronokan, dapat merasai dan memberi keseronokan beribadah buat diri kita dan juga orang lain. Ya, baik. Jadi insya-Allah saya akan teruskan lagi dengan pengenalan 7 lagu yang ada, yang diiktiraf oleh ulama, ya. Baik. Baik, jadi saya cuba tunjukkan secara umum ataupun sekali lalu sahaja, ya. Mungkin tidaklah saya sentuh secara mendalam kerana masa yang ada pun tidaklah terlalu banyak, ya. Jadi hari ini lebih kepada pengenalan ataupun sebenarnya ilmu tarannum ni adalah satu ilmu ataupun perkongsian yang santai, sangat santai. Ya, dia bukanlah satu ilmu yang perlukan kepada kira-kira, tidak perlu menghafal formula dan sebagainya. Ya, tidak. Dia ibarat menyanyi ataupun bernasyid dan sebagainya. Tarannum itu sendiri maksudnya adalah dia perkataan bahasa Arab. Tarannum itu sendiri adalah maksudnya melagukan ataupun dendangan ataupun nyanyian. Cuma di dalam konteks ini ia dimasukkan ataupun dijadikan suatu ibadah, iaitu melagukan Al-Quran, ya. Bukan kita melagukan sesuatu perkara yang lara, ya, tetapi kita melagukan Al-Quran, mukjizat yang paling agung, yang paling tinggi, yang paling terpuji sepanjang zaman, ya. Baik, jadi insya-Allah saya akan tunjukkan secara umum tentang pengenalan 7 lagu ini.
Okay, baik. Jadi sebenarnya kita tidak asing lagi dengan ketujuh-tujuh lagu ataupun kesemua lagu yang ada yang akan saya tunjukkan sebentar lagi. Ya, kerana apa? Kerana kita sebenarnya sudah pun melazimi lagu-lagu ini sejak daripada kecil lagi. Okey, ataupun mungkin dengan lagu-lagu yang ada di sekitar kita. Ya. Okey, baik. Jadi pertama sekali saya akan cuba tunjukkan Tarannum Bayati. Tarannum Bayati. Jadi jika siapa yang ada nota, mungkin boleh tulis ataupun mungkin boleh take note lah lagu-lagu ataupun nasyid apa yang saya sebutkan, supaya boleh buat revision ataupun boleh dengar ulang kaji dan sebagainya. Okey, baik. Jadi pertama sekali lagu Bayati. Lagu Bayati ini sebenarnya kita biasa dengar, ya. Sebenarnya kita biasa dengar. Macam mana bunyi dia? Bismillahirrahmanirrahim. Na 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 na. Biasa sangat dengar. Sangat apa? Sangat biasalah kita dengar, ya. Sangat common kita dengar. Okey, baik. Ataupun mungkin saya cuba tunjuk sikitlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dia contoh Tarannum Bayati Al-Fatihah. Okey, baik. Apa contoh lagu ataupun nasyid yang biasa kita dengar tentang yang menggunakan irama ataupun alunan lagu Bayati ni? Okey, baik. Okey, antara lagunya yang pertama saya sebut lagu Ummi 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 Ummi. Itu dia. Lagu Ummi. Itu menggunakan irama Bayati. Ataupun contoh lagu lain. Qamarun 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 sirna nabi Qamarun. Itu juga menggunakan Bayati. Ataupun lagu apa lagi ada? Ya Badratim Ya Badratim min hadha kullaka mali. Ataupun lagi lagu apa? Ya Imam Rusdi Ya Sanadi Anta ba'dallahi muhtamadi. Na 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 na. Pun juga menggunakan Tarannum Bayati. Tarannum Bayati ni dia adalah sejenis tarannum yang bersifat tenang, relax, ya. Jadi macam itulah dia punya alunan ataupun bunyi dia. Na 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 na. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu contoh yang pertama, iaitu tarannum alunan Tarannum Bayati. Baik, jadi seterusnya saya ambil lagi contoh, saya teruskan tarannum yang kedua, iaitu Tarannum Nahawan. Tarannum Nahawan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun Syekh yang mempopularkan kalau zaman kontem ni, itu Syekh Mishari Rashid Al-Fasi, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
إياك نعبد وإياك نستعين. Okey, baik. Jadi itu contoh Tarannum Bayati. Okey. Itu adalah contoh Tarannum Nahawan. Okey, apa contoh contoh nasyid yang menggunakan Tarannum Nahawan? Antaranya Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia Tarannum, ya, Tarannum Nahawan. Okey, baik. Ataupun apa lagi contoh yang ada? Contoh doa yang biasa kita baca lepas kita mengaji apa? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Sampai habis. Ya Rabbal Alamin. Itu juga doa khatam Al-Quran juga menggunakan Tarannum Nahawan. Dan ada banyak lagi, ya, lagu yang menggunakan Tarannum Nahawan. Tarannum Nahawan ni antara Tarannum yang famous juga, ya tuan-tuan. Okey, baik. Jadi saya teruskan lagi dengan Tarannum yang berikutnya. Tarannum Jiharkah. Tarannum Jiharkah pun Tarannum yang famous juga. Okey, baik. Contohnya, contoh bacaan Tarannum Jiharkah ni, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dia contohnya. Itu adalah bacaan seperti Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, ya. Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, Imam Masjidil Haram, ya. Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Baik. Jadi itu contoh bunyi Al-Fatihah menggunakan Tarannum Jiharkah. Okey, saya tunjukkan apa contoh nasyid yang menggunakan Tarannum Jiharkah. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Amitna ala dinil Islam. Itu contoh. Ataupun bila Israel datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan, na 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 pun menggunakan Jiharkah. Ataupun lagu apa lagi? Allah, apa lagu Arab ni? Ada satu lagu Arab ni yang famous baru-baru ni. Lagu yang Nisa Sabian cover pun banyak juga, lagu-lagu yang menggunakan irama Jiharkah ni. Okay. Contohnya Allah, saya tak ingat. Tak ingat. Okey, baik, tak apa. Tapi sebenarnya banyak lagi, ya. Banyak lagi lagu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alayna al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Pun juga menggunakan jiharkah. Okey, baik. Jadi tu contoh-contohnya lah. Tapi sebenarnya banyak lagi. Banyak lagi lagu yang menggunakan lagu jiharkah. Okey. Baik, jadi itu contoh yang ketiga. Okey, baik, ada masa lagi ke ni? Okey, baik. Okey, ada masa 7 minit lagi ya. InsyaAllah sebelum azan isyak, insyaAllah 2 minit sebelum ke saya akan cuba berhenti. Baik, jadi seterusnya lagu Ras. Saya cepat sikit lah. Saya cepatkan sikit untuk pengenalan ni sahaja ya. Okey, baik. InsyaAllah jika ada masa akan datang, kita akan sentuh lebih banyak dan kita juga boleh belajar secara praktikal. Yang mana mungkin saya baca tuan-tuan boleh ikut. Jadi hari ini sekadar saya sahaja yang memberi ya. InsyaAllah. Baik, jadi seterusnya Tarannum Ras ya, Tarannum Ras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu contoh bacaan Syekh Abdul Rahman Sudais. Syekh Abdul Rahman Sudais. Minta maaf, Syekh Abdul Rahman Sudais, Imam Masjidil Haram. Syekh apa tadi? Yang jiharkah tadi, Syekh Sa'al Ghamidi. Bukan rasanya. Silap, saya tersilap ya. Okey, baik. Syekh Abdul Rahman Sudais. Boleh tuan-tuan boleh tengok di YouTube contoh bacaan Syekh Abdul Rahman Sudais. Itu adalah contoh menggunakan tarannum ataupun irama ras. Okey, baik. Jadi saya teruskan. Tarannum yang tarannum yang kelima, tarannum soba. Tarannum soba. Okey, contoh bacaan dia begini. Kalau tuan-tuan perhatikan ketujuh-tujuh lagu ni, cara bacaan, cara penggayaan, alunan, air dia, bunyi dia semua berbeza ya. Okey, baik. Jadi tarannum yang seterusnya tarannum soba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.